Kalau ada perkara ini, mudah-mudahan dapat dipermudahkan dalam membela hak asasi golongan rentan sebegini. YB Machang, sebab tadi saya ada dengar suara nama saya disebut beberapa kali. Jadi nak minta penjelasan sikit daripada YB Machang, boleh tak? Saya nak habis, nak gulung ke? Boleh tak? Sebab nanti masuk TikTok tak dapat dijawab oleh saya. Okey, silakan tanya. Tak, sebab tadi YB Machang kata, saya kata hak asasi manusia ini universal dan sebagainya. Tapi kalau YB Machang baca apa yang saya katakan, saya cuma katakan bahawa hak asasi manusia ini dah sebati dengan rakyat Malaysia sebab ianya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya tak tahulah sama ada YB Machang sekarang nak kata bahawa Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu konsep barat. Adakah YB Machang nak cakap perkara tersebut? Penjelasan YB Machang. Yang berhormat Tenggara, berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Machang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua atas peluang yang diberikan. Pertamanya izinkan saya mungkin berbeza pandangan dengan Yang Berhormat Bangi tadi melibatkan pendirian beliau yang mengatakan hak asasi manusia ini universal sifatnya. Bagi saya ianya tidaklah sebegitu mudah, kerana kalau kita lihat perbahasan hak asasi manusia yang ada pada mutakhir ini beracuankan barat sebenarnya yang berbeza konsepsi dan fahaman tentang manusia itu sendiri dan hak. Kita ambil contoh saja berkenaan takrif manusia yang ada pada hari ini yang diajar di universiti-universiti barat, yang dipegang oleh pemikir-pemikir barat, yang mana kalau kita lihat contohnya dari segi psikologi, bidang ilmu jiwa yang dibincang lebih kepada behavior, perilaku, bukan sangat tentang jiwa. Begitu juga dengan faham manusia yang pada hari ini di barat yang mendominasi wacana human rights lebih cenderung kepada penafsiran manusia sebagai haiwan yang lahir daripada Darwinian evolution. Ini berbeza dengan konsepsi manusia yang Islam perjuangkan. Yang mana Islam menegaskan dalam Quran bahawasanya manusia ini lahir diciptakan sebagai roh dan jasad. Ini dimensi yang ditolak oleh banyak pemikir-pemikir human rights barat. Jadi kalau kita ingin menafsirkan maksud human ataupun manusia atau insan, itu perlu diteliti semula. Malah istilah rights itu sendiri berbeza dengan kita. Dalam Islam atau dalam pemikiran Melayu sekalipun, hak itu adalah daripada perkataan hukuk ataupun yang memberi maksud bukan sahaja right, tapi juga responsibility dan kebenaran. Ini istilah kata kunci yang dasar dalam pandangan Islam. Dan saya suka memetik almarhum Yang Berhormat Menteri Pendidikan, yang saya rasa kerajaan Malaysia dan Suhakam perlu popularkan, iaitu karamah insaniah. Ya, human dignity ini sepatutnya didahulukan sebagai premis pertama dalam membahaskan isu-isu human hak asasi manusia. Tuan Yang Dipertua, saya tak mahu berlanjutkan perbahasan konsep ini, tapi penting untuk set the premise. Saya ingin menyentuh dalam laporan Suhakam tersebut berkenaan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan bersurat 33 berkenaan dengan golongan rentan. Umum diketahui COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan wajah sebenar hak asasi melibatkan golongan rentan yang memang terkebelakang dan tercicir. Yang kita tahu selalu masalah berdepan dengan golongan ibu tunggal, OKU, warga emas, orang asli. Dan dalam perbahasan saya pada tengah hari ini, saya ingin memberi penekanan sedikit berkenaan dengan warga emas. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia Tuan Dipertua, Malaysia mengikut laporan Bank Dunia sedang berdepan dengan satu megatrend, iaitu rapid aging dengan izin. Masyarakat yang semakin menua. Tahun 2020, 7% daripada populasi kita berumur lebih 65 tahun. Dan ikut kategori daripada World Bank, Bank Dunia, itu menunjukkan Malaysia sudah pun menjadi masyarakat yang sedang menua. Pada tahun 2044, ianya akan berganda menjadi 14%. Dan ini menunjukkan Malaysia bakal menjadi masyarakat yang telah menua. Dan lebih kurang 30 tahun lagi, 2056, hampir 20% populasi negara kita akan menjadi lebih
umur 65 tahun ke atas. Jadi ini menjadi, kata World Bank, super age society. Masyarakat yang sangat menua. Jadi dalam soal ini, saya menyokonglah dengan semangat bipartisan, ya Perikatan Nasional tidaklah loket untuk memuji kalau kerajaan buat benda yang baik. Daripada Kementerian Wanita, Yang Berhormat Timbalan Menteri baru-baru ini telah memberi jaminan Senior Citizen Bill, Akta untuk Warga Emas akan diperkenalkan tahun depan, dan semoga akta ini dapat membantu kita membuat persiapan agar warga emas yang bakal mendominasi sebahagian besar populasi demografi kita akan terjaga hak dan tanggungjawab juga anak-anak dan masyarakat dan negara ke atas warga emas ini. Sebabnya I have a personal interest in this, yang Tuan Dipertua, sebab saya pun akan jadi orang tua tak lama lagi. Jadi saya nak anak-anak saya, masyarakat dan kerajaan menjaga saya dan ahli parlimen muda yang ada dalam Dewan pada hari ini, insya-Allah. Jadi Tuan Dipertua, ini satu perkara yang baik yang Suhakam perlu beri penekanan. Cuma ketika ini dilaporkan oleh World Bank juga ada masih lagi diskriminasi kepada warga emas dalam peluang pekerjaan. Golongan yang berumur 55 hingga 64 tahun ketika ini lebih kurang 45.2% sahaja yang mendapat peluang pekerjaan. Ini agak rendah berbanding negara-negara maju yang lain. Dan ia lebih rendah di Malaysia untuk wanita warga emas. Jadi ada diskriminasi yang jelas dalam pasaran kerja yang saya minta kerajaan tolong tengok dan bela ayah-ayah, ibu-ibu kita yang terkesan. Sebab ramai yang hilang kerja lepas COVID. Kalau bukan kerajaan yang kena tanggung dan bantu, siapa lagi? Jadi semoga perkara ini dapat diberi perhatian oleh kerajaan. Golongan yang saya ingin perkenalkan dan juga minta Suhakam perkemaskini dalam laporan yang akan datang ialah golongan rentan yang saya kelaskan sebagai golongan yang keterciciran digital. Kita umum tahu ketika ini perkembangan teknologi dan paling baru kita pun tahu banyak perkembangan artificial intelligence dan sebagainya membuatkan banyak perkara-perkara yang diajar di sekolah dan universiti tidak lagi mampu diguna pakai dalam tahun-tahun yang mendatang. It became so fast, obsolete dari segi kegunaannya, dan lebih ramai anak-anak kita yang di luar bandar akan tercicir daripada mendapat kefahaman dan pendidikan yang betul berkenaan dengan teknologi digital. Dan saya ingin menyeru kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, mungkin boleh berbincang, mengkaji, mungkin kita boleh perkenalkan seperti mana di Amerika Syarikat, ya, Digital Equity Act, Akta Kesetaraan Digital, agar mana-mana wilayah maupun negeri yang ketinggalan dari infrastruktur digital, wajib kerajaan beri bantuan secara berkala seperti termaktub dalam akta ini untuk mereka memastikan internet, capaian internet tidak terjejah dan sebagainya. Jadi kalau ada perkara ini, mudah-mudahan dapat dipermudahkan dalam membela hak asasi golongan rentan sebegini. YB Machang, sebab tadi saya ada dengar suara nama saya disebut beberapa kali. Jadi nak minta penjelasan sikit daripada YB Machang, boleh tak? Saya nak habis, nak gulung ke? Boleh tak? Sebab nanti masuk TikTok tak dapat dijawab oleh saya. Okey, silakan Ya. tanya. Tak, sebab tadi YB Machang kata, saya kata hak asasi manusia ini universal dan sebagainya. Tapi kalau YB Machang baca apa yang saya katakan, saya cuma katakan bahawa hak asasi manusia ini dah sebati dengan rakyat Malaysia sebab ianya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya tak tahulah sama ada YB Machang sekarang nak kata bahawa Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu konsep barat. Adakah YB Machang nak cakap perkara tersebut? Penjelasan YB Machang.